Ismail, kalau minggu lepas kami bawakan APM untuk berkongsi apakah peranan dimainkan oleh mereka untuk sama-sama memutuskan rantai COVID-19. Minggu ini pula kami bawakan JBPM untuk berkongsi apakah prosedur yang perlu dilalui oleh mereka untuk memastikan agar kami dan juga anda semua yang berada di rumah sekarang ini bebas daripada pandemik COVID-19. Penting juga mereka ini kerana kalau kita lihat di luar mungkin tak nampak kerana mereka memakai pakaian PPE tersebut. Jadi hari ini kami bawakan dua orang kanan, orang kuat JBPM sendiri. Selamat datang diucapkan Kepala Timbalan Pesuruhjaya Nur Hisham Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat. Juga kami bawa di studio iaitu Penolong Pesuruhjaya Murugia Mutusami, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan. Apa khabar kedua-duanya, sihat ya? Terima kasih Syuhada. Okey Tuan, masa pandemik COVID sekarang ni memang sibuk sikitlah. Mungkin kurang waktu balik ke rumah sebab ada banyak meeting dan sebagainya. Ingat frontliner semua samalah kot. Memang bukan kata sibuk sikit, sibuk banyak. Sibuk banyak. Okey. Jom kita nak cerita pada penonton Sabtu Pagi Malaysia hari ini peranan yang dimainkan oleh pihak JBPM sendiri untuk menangani pandemik COVID-19 setakat ini dalam tempoh PKP apa yang telah dijalankan dan juga dilaksanakan. Okey, terima kasih Syuh. Secara asasnya kita ada 7 skop bidang kerja yang kita telah jajarkan untuk kita laksanakan semasa PKP dan juga lebih spesifik semasa COVID-19 lah. Pertamanya ialah pelibatan kita secara langsung dalam misi bantuan kemanusiaan, di mana kita ada 2 misi, iaitu satu yang melibatkan pemulangan ataupun kembalinya rakyat Malaysia daripada overseas, dan keduanya ialah yang kita libatkan kita punya anggota dalam misi-misi di peringkat tempatan. So kita ada 12 misi setakat ini, 4 melibatkan pemulangan kembalinya rakyat daripada luar negeri 4 dan 8 yang berada di Malaysia lah. Selain daripada itu, secara khusus juga kita terlibat dalam disinfeksi massa kita panggil, ataupun orang kadang-kadang disinfection, kadang-kadang kata nyah kuman, kadang-kadang kata nyah cemar, tapi terminologi ataupun yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan ialah disinfeksi massa. Jadi kita pun guna disinfeksi massa, di mana kita pergi kepada epicenter ataupun tempat lokasi-lokasi yang dikenal pasti salah satu punca. Ada orang guna terminologi sarang sekarang, epicenter tu sarang. Jadi ada PKPD itu, yang PKPD yang 5 sekarang, plus tempat-tempat yang dimaklumkan oleh pihak KKM. Dan kita juga ada pengoperasian pemindahan mangsa. Banyak kita pindahkan mangsa apabila dimohon oleh pihak KKM. Ada 67 operasi sekarang. Sama ada mereka berstatus PUI, sama ada mereka berstatus PUS, ataupun mereka juga cakap positif. So apabila ada keperluan, kita akan berkomunikasi dengan KKM untuk pindahkan mangsa-mangsa ini. Dan selain pada itu, kita ada juga pengebumian mangsa. Maksudnya mayat pun kita membantu apabila diminta oleh KKM. Dan yang lain kita juga bersedia di hospital sementara sekarang. Lepas tu pengambilan pelancong ataupun rakyat Malaysia yang terkandas overseas kita bawa balik lebih kurang 5,870. Kita juga terlibat dalam pemindahan mereka lah. Saya setuju dengan Syu kata tadi tu. Kita nampak macam simple je, pindah mangsa. Tapi bila pindah mangsa ni, SOP yang kita tetapkan tu ialah kita kena protect diri kita. Okey, yang pakai baju khas itu, dan apabila 4 jam, 5 jam pakai baju khas itu cabaran dia. Allahu Akbar. Memang yang pakai itu sajalah tahu. There's lebih kurang pada 7 perkara yang kita buat, dan kita juga sekarang tengah prepare untuk post COVID, kita panggil post PKP, apa yang patut kita rancang dan laksanakan. Kita akan cerita berkenaan post COVID itu seketika nanti kalau kita cukup masa, tapi untuk Tuan Murugia sendiri, JBPM ni terkenal dengan pasukan hazmatnya, dengan pakaian yang lebih kurang sama dengan PPE, mungkin warnanya sedikit beza, helmetnya mungkin sedikit berbeza, tapi kita nak tahu sebenarnya peranan yang hazmat mainkan juga dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, terutamanya saya difahamkan di ADU, di Air Disaster Unit juga, pihak hazmat berada di sana untuk memastikan agar proses ini dapat dijalankan dengan sempurna. Okey, terima kasih. So,
Sebenarnya kita ada satu pasukan namanya pasukan Hazmat. Sebenarnya Hazmat dan CBRN ini merupakan satu pasukan yang khas yang punya kepakaran-pakaran dalam menangani insiden melibatkan kimia, biological dan juga radiological. Dan dalam konteks yang saya kata tadi yang HADR ini, misi bantuan kemanusiaan dan juga bencana, kita dalam melaksanakan 4 bantuan kemanusiaan ini melibatkan 4 penerbangan, dua dari China, melibatkan yang pertama sekali melibatkan 133 orang, yang keduanya melibatkan 89 orang dan seterusnya melibatkan Iran sebanyak 79 orang dan juga satu lagi yang akhir sekali dari Itali melibatkan 108 orang. So dalam misi-misi ini kami diberi tanggungjawab, maksudnya ini adalah multi-agency response. Pertamanya multi-agency response melibatkan pelbagai agensi. Macam tadi Dr. Vignesh kata KKM yang mengendalikan dalam penerbangan dan sebagainya. Di ground ni kami bertindak sebagai ground commander, di mana kami bertindak dalam proses dekontaminasi yang tadi Tuan Nur Syam kata disinfection tu. Dalam terminologi biologi juga kita disinfection. Kalau chemical kita kata decontamination sebagainya. So dalam konteks ni apa yang kami buat? Kami buat disinfection ni ataupun decontamination kepada penumpang, kepada responders, kepada bagasi-bagasinya, termasuk kapal terbang, bahas semua pengangkutan digunakan ni. Dan proses ni sebenarnya kita telah rancang dengan begitu baik. Mengapa saya kata rancang dengan begitu baik? Kita tidak ada pengalaman membawa masuk rakyat Malaysia dengan begitu ramai dalam situasi biological agent ini. Tak pernah ada. Situasi lain kita ada. Tapi dalam biological tidak pernah. Kali pertama lah. Kali pertama, betul. Tuan. Dan kami telah berbincang dengan KKM, dengan NADMA, merangka bagaimana kita nak membawa masuk rakyat Malaysia ini supaya mereka ni satu, safety first. Keduanya kita tak nak streskan mereka ni. Kerana mereka dah cukup stres di situ dah. Betul tak? Kita nak, macam mana kita nak layan mereka supaya mereka tidak ada rasa begitu tertekan kerana mereka rasa kan. So kita bawa masuk. Dalam proses sendiri kita akan mengangkut mereka dari dan tempat landing pula adalah tempat landing khas. Tidak bersama dengan taxiing sama dengan macam di taksi biasalah. Ada tempat landing khas. Di situ kami akan bawa mereka melalui bas ke satu tempat di mana kami akan buat dekontaminasi. Di situ kami akan bagi taklimat dulu pada mereka. Taklimat dari aspek macam mana? Kita akan terangkan cara proses keseluruhan dekontaminasi itu, apa tindakan akan mereka perlu lakukan. Pertama sekali kami akan minta mereka menanggalkan semua barang-barang kemas semua di orang tu. Macam jam ke, rantai ke sebagainya, beg mereka, laptop dan sebagainya. Kemudian mereka akan masuk satu lagi ruangan untuk membuat dry decontamination. Di situ mereka akan tanggalkan pakaian dan diberi persalinan baru. Okey, ini satu kaedah kita gunakan. Selain menggunakan air, kami guna dry decontamination, tidak gunakan air. Tapi di situ ada sanitizer, adalah wipe semua tu. Lepas tu mereka akan diserahkan pula kepada KKM untuk buat health screening. Selepas proses health screening ini, di situ akan lakukan thermal screening, health screening, sampling, semua itu akan berlaku di situ lah. Selepas selesai ini, mereka akan naik akan dipindahkan ke home surveillance center. Di situ mereka ditempatkan di situ. So kami punya tugas ni on the ground ni dari hanya macam tuan kata turun tadi je kapal terbang, yes, sampailah ke pusat kuarantin. Itulah proses dia tu kan. Latihan yang spesifik perlu diberikan kepada anggota JBPM juga ya untuk memastikan agar proses disinfeksi ini dapat dijalankan dengan mengikut saran daripada KKM sendiri. Jadi bagaimana? Saya rasa satu tempoh yang sangat pendek sebenarnya apabila Perdana Menteri umumkan tempoh PKP, selang 2-3 hari selepas itu kita jalankan tempoh tersebut. Jadi bagaimana dari sudut latihan untuk memberikan kefahaman yang menyeluruh kepada anggota JBPM? Okey, sebagaimana dikatakan tadi bahawa pasukan ini adalah pasukan khas untuk saya merujuk kepada misi bantuan kemanusiaan inilah. Jadi apabila bantuan pasukan khas ini sebenarnya mereka telah ada asas macam mana nak buat decontamination, bagaimana kita nak susun pergerakan ataupun peralatan semua. Namun begitu penekanan kita tadi ini ialah pertama kali kita laksanakan. Jadi kita dah awal tu dah kumpul kita punya kaki tangan daripada seluruh negara ni. Kita kumpulkan di KLIA, kita briefing dan kita beri taklimat dan kita beri latihan. Dan proses itu kita tambah baik
Kita pun tak orang cakap nanti orang cakap sempurna tu tidaklah kan. Betul, faham. Jadi apabila kita bawa pada 4 Februari daripada Wuhan itu, kita tengok bersama-sama dengan intelijensi lain, sebab ini bukan bomba seorang, dia pelbagai agensi yang terlibat kan. Kita ada KKM, kita ada Polis Diraja Malaysia, kita ada APM, kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada Malaysia Airport juga, sebab kita guna fasiliti yang berbeza daripada yang biasa kita guna kan. Jadi dari situ kita tambah baik. Dan kita track pergerakan passenger tadi ataupun rakyat yang terlibat itu, kita track dan kita cuba pendekkan sependek-pendek masa mereka berada di kawasan sebelum sampai ke pusat kuarantin. Jadi saya percaya ada kelemahan, ada kelebihan, tetapi yang penting ujung itu kita nampak semua respon daripada mereka sangat positif. Dan juga penambahbaikan kelancaran. Sebenarnya sebab jadi, kadang-kadang bila kita nak buat satu hari tak semestinya terus sempurna, kita penambahbaikan dari hari ke hari, fasiliti unitnya, fasiliti latihannya. Bagaimana kerjasama yang diberikan oleh pihak KKM dan juga mereka yang dibawa pulang daripada luar negara itu? Amat baik. Kerana focal pointnya ialah KKM dalam konteks ini ialah tentang biological. Mereka adalah agensi peneraju sebenarnya. Dan dari segi kerjasama semua agensi, one of the best thing about Malaysia ini, kita tahu semua pun dah pergi kita punya satu mekanisme kerjasama multi agensi antara yang terbaik di dunia. Memang banyak negara yang saya telah pergi, mereka amat memandang tinggi keupayaan kita, negara kita ini, kerjasama antara law enforcement dengan agensi kecemasan ini. Begitu akrab. So ini membolehkan kita ini menjalankan satu tugas ini dengan begitu mudah. Tidak ada banyak red tapes. Itu yang saya rasa amat mudah di Malaysia ni nak buat kerja-kerja macam ini. Saya memang mudah. Dari sudut rutin harian anggota JBPM sebelum COVID-19 dan juga sekarang ini pandemik ini sedang berlaku dan juga semakin orang kata agak serius sebenarnya di peringkat global, tapi kita alhamdulillah di Malaysia semakin positif. Kalau kita lihat sekarang ini rutin mereka pastinya ada sedikit perbezaan daripada sebelum dan juga selepas pandemik COVID-19 ini, Tuan. Tu tak dapat lari. Bukan bomba saja, semua orang pun memang akan rasa berbeza kehidupan kita ni. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ingat bahawa sebagai agensi kecemasan. Jadi apabila kita tengok agensi kecemasan ni, perkara pertama yang kita perlu tekankan ialah kompetensi ataupun level kita punya respon itu, kita perlu memenuhi tahap tertentu. Jadi cabaran kami yang paling besar sekarang ni ialah kita bagaimana nak kekalkan kompetensi anggota kita ketika terbatasnya kita tak boleh duduk rapat, penjarakan sosial kan. Lepas tu kita tidak boleh berkumpul, sedangkan dalam perkhidmatan kami ni kita akan bekerja 12 jam sehari. Dan kami pula satu shift tidak boleh mengurangkan orang. Bagi kita essential. Kalau kerja pejabat biasa bolehlah kurangkan 50%. Kalau kita kurangkan itu, kita tidak akan sampai kepada norma untuk kita bertindak dengan efektif ataupun berkesan. Jadi kita keluarkan banyak SOP. Untuk daripada bermulanya PKP pada 18 itu sampai sekarang ni kita telah keluarkan 9 SOP, Standard Operating Procedure ataupun garis panduan untuk diikuti oleh anggota-anggota kita yang bertugas. Salah satu penekanan yang paling penting ialah semua 316 balai kita ni masuk kerja mesti screen dulu. Saya ingat semua orang pun sama buat dan kita pun kata mesti screen dulu. Kemudian kita juga tekankan bahawa apabila kita pergi respon, kita mesti ada face mask dan mesti pakai glove. Sebab kita tak tahu, terutamanya dalam kes-kes kemalangan jalan raya, bahawa yang terlibat itu ada simptom ataupun tidak, kita tidak pastikan. Dan apabila kita tahu juga berlaku kebakaran, tak boleh dah kita nak halang orang daripada datang rapat untuk melihat kebakaran tersebut. Jadi penjarakan sosial dalam konteks apabila kita respon kepada tindakan kecemasan ini adalah satu cabaran yang besar. Jadi kita telah membekalkan kepada semua balai, saya ingat sampai sekarang kita dah bekalkan 100,000 face mask untuk kita bersedia bukan saja masa PKP, tetapi kita jangka sampai 60 hari
akan datang daripada PKP sampai ke depan ni 60 hari, kita dah rangka dan rancang bagaimana kita nak beri perlindungan terbaik untuk anggota kita. That's yang kita buat di peringkat jabatan. Untuk di lapangan bagi prosesnya cemar dan juga program-program kemasyarakatan, mungkin Tuan Murugian juga boleh kongsikan apa lagi antara perkara yang dilakukan oleh anggota tersebut untuk memastikan agar masyarakat tidak panik apabila mereka melihat segerombolan anggota JBPM datang ke kawasan rumah mereka untuk proses disinfeksi. Okey. Sebenarnya apa yang kami buat, satu ialah pemakluman awal kami laksanakan pemakluman awal kepada orang awam sehari sebelum itu. Apa yang kami nak laksanakan sebagai kita minta PKD, PBT, PKD, polis memaklumkan dahulu. Itu semua akan memaklumkan. So maksud dia, dan biasanya rakyat memang menerima baik apa yang kita buat ini kerana kita datang untuk membantu, so tidak ada masalah sebenarnya. Maksudnya kami setakat ini tidak ada orang yang mengatakan tak nak dan sebagainya. Ramai yang memohon sebenarnya. Itu, so kami tak menang tangan sebenarnya. So tapi oleh kerana benda ini ada di bawah kawalan Kementerian Kesihatan, maka mereka ada buat zoning dan sebagainya. Dia ada beberapa zon dan keperluan itu akan ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan kami ikut berdasarkan keperluan itu. Mungkin kalau Tuan boleh kongsikan sewaktu berada di lapangan itu, bagaimana sebenarnya respon orang awam ketika melihat ataupun berada berdekatan proses sanitasi awam itu? Bagaimana sebenarnya reaksi mereka? Adakah mereka sama-sama menyorak ataupun memberikan semangat kepada pihak JBPM sendiri ketika proses itu sedang dilaksanakan? Biasanya kerana macam itulah, kerana mereka, tapi oleh kerana mereka duduk dalam rumah, kan? Mereka tak boleh nak keluar tu dah. Tapi nampaklah dekat tingkap rumah dia dan sebagainya. Jadi hiburan, jadi hiburan. So, yes, kami pun satu semangat. Membakar semangat untuk kami sebenarnya. Itu saya itulah kata, apa orang kata, ucap terima kasih kepada rakyat Malaysia. Begitu prihatin, dalam situasi begini pun mereka sanggup happy. Yelah, kadang-kadang dah lama terkurung 2 minggu kat dalam rumah. Nampak ada orang lalu macam kita pula jadi haiwan dalam zoo kan. Abang bomba pula tu yang lalu. Okey, sedikit nasihat daripada Tuan Rishdam sendiri, wakil daripada Abang Bomba kepada masyarakat Malaysia yang sedang menghadapi tempoh PKP sekarang ini supaya mereka kurang sikit kegusaran apabila Abang Bomba sentiasa menjaga keselamatan dan juga kebersihan mereka di lapangan. Saya cuba bawa dalam prinsip bomba. Dalam prinsip bomba ni kita ada teras perkhidmatan kita tu ada. Yang terakhir ialah seerat serasa sehati sejiwa. Jadi kita tak dapat tolak bahawa dalam keadaan sekarang ni semua orang terkesan. Sama ada orang yang boleh keluar, sama ada orang yang tak boleh terkeluar, dan kita telah mengubah kita punya gaya hidup. Bukan sekarang dan tetapi juga akan datang. Tetapi satu perkara yang kita ingat bahawa perjuangan kita ini ialah bukan perjuangan untuk diri kita. Ini perjuangan untuk kita, keluarga kita, negara kita dan kemanusiaan sejagat. Sebab saya kata ini bukan cerita Malaysia, ini cerita dunia. Dan apabila kita buat ini, tolong kita patuh sama-sama. Kalau boleh kekal dalam rumah tu yang kena kekalkan dalam rumah. Kekalkan jarak sosial dan sama-sama kita berdoa dan insya-Allah dengan kun fayakun kita mesti menang perjuangan ini. Terima kasih. Sedikit nasihat juga daripada Tuan Murugian sendiri. Saya ringkas silakan. Saya simple dia kerana bos saya dah sentuh banyak. So saya I would say rakyat Malaysia, you are the best. Stay home, stay safe. Okey, baik. Terima kasih. Satu senyuman dilemparkan untuk pengakhiran topik kita hari ini. Terima kasih kepada pihak JBPM kerana sentiasa bersama dengan masyarakat Malaysia untuk memastikan agar kita dapat putuskan rantaian pandemik COVID-19. Sekali lagi terima kasih kepada Timbalan Pesuruhjaya Nur Hisham Muhammad dan juga Penolong Pesuruhjaya Murugian Mutusam bersama kami hari ini untuk kongsi berkenaan peranan JBPM ketika PKP. Seterusnya kami nak bawa anda